Bagi kerja khusus kami dalam kumpulan 6 bagi mata pelajaran CTU 552 ini, kami telah memilih tajuk Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah yang telah kami pelajari di awal silibus ini tidaklah begitu asing dalam pengetahuan kita sebagai seorang pelajar. Namun, adakah pengetahuan kita dalam bidang falsafah, khususnya dalam aspek pendidikan ini cukup mendalam? Marilah kita bersama-sama menyusuri topik yang dibawakan dalam tugasan kali ini. Pendefinisian yang sangat mudah didapati adalah melalui sumber utama bahasa kita, iaitu Kamus Pelajar. Menurut kamus edisi kedua ini yang boleh didapati daripada Pusat Rujukan Persekutaran Melayu ini, telah memberi maksud falsafah itu adalah usaha dalam mengetahui dan menyelidiki sesuatu cabang dan kewujudannya. Ini bermakna, falsafah merupakan satu medium idea-idea yang dipelajari untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang fitrah manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Pendidikan pula boleh diberi makna satu proses dalam penyebaran ilmu pengetahuan daripada seseorang kepada orang yang lain. Perkembangan yang berlaku dalam ketika proses menyebarkan ilmu ini semuanya termasuk di dalam pendidikan. Justru pendidikan merupakan satu usaha lagi bagi meningkatkan kedudukan seseorang individu tersebut. Tuntasnya, gabungan dua perkataan falsafah dan pendidikan ini boleh difahami sebagai satu bidang pengkajian baharu dalam ketamadunan masyarakat dalam memperkenal dan memperkembang cara pendidikan masing-masing. Hal yang demikian boleh mempengaruhi sosialisasi budaya dan sistem sesebuah negara. Ilmuwan sepanjang zaman sentiasa mengutarakan perdebatan dan perbincangan berkisar falsafah pendidikan. Kemunculan tamadun-tamadun utama dunia telah menyaksikan falsafah pendidikan di lain tempat berbeza antara satu sama lain. Misalnya, falsafah pendidikan Islam yang telah menjadi pencetus kepada Renaissance di Eropah telah mengangkat darjat inovasi dalam pendidikan tanpa mengabaikan aspek kerohanian akhirat. Hal seperti inilah yang menjadi titik tolak dalam pencetusnya falsafah pendidikan di negara Malaysia sendiri. Malaysia telah mencedok isi daripada falsafah-falsafah tamadun agung sebelumnya bagi membina sistem pendidikan di Malaysia yang dapat menghasilkan masyarakat yang berbilang kaum yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tanah air yang tercinta telah menyaksikan pahit duka penjajahan. Ketamadunan Agung Kesultanan Melayu dahulu yang menjadi pusat perkembangan ilmu malap dek penjajahan kuasa asing. Ketika awal kemerdekaan, semangat yang berkobar-kobar dalam diri masyarakat untuk memerdekakan tanah watan semakin membuah. Timbul kesedaran dalam diri nenek moyang kita akan perlunya suatu falsafah pendidikan yang boleh menyatu padukan semua golongan masyarakat demi melawan pihak penjajah, seterusnya memerdekakan tanah ini. Masyarakat hari ini lebih mengetahui akan falsafah pendidikan negara yang digubal pada tahun 1988 yang berbunyi seperti berikut. Falsafah pendidikan di negara ini memastikan pendidikan berterusan yang berjalan akan menyiapkan individu dalam membangunkan potensi masing-masing secara holistik, secara keseluruhan yang dapat diukur daripada segi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keimanan kepada pencipta juga tidak akan dilupakan melalui aspek kerohanian. Empat aspek utama ini mampu dalam menghasilkan masyarakat yang berpengetahuan luas, berketerampilan dan berprofesional. Bukan setakat di negara kita sendiri ini, malah berada di pentas internasional. Justru keberhasilan ini akan membantu kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara yang tercinta. Pada permulaan bahagian ini yang telah menceritakan tentang semangat anak bangsa dalam menyediakan falsafah pendidikan negara sendiri, kita dapat lihat pelbagai proses dan kejadian yang dikira agak panjang dalam menyediakannya. Falsafah pendidikan negara yang mempunyai aspek kerohanian amat bersangkut paut dengan dunia Islam global, di mana kita dapat lihat pada pendidikan Muslim pertama dalam persidangan Islam sedunia yang dilakukan pada tahun 1977 di Jeddah, Arab Saudi. Antara kedua-dua ini tidak berlaku perbezaan yang ketara akan isinya yang lebih memfokuskan akan keberhasilan individu yang taat kepada Maha Yang Esa. Dalam persidangan tersebut dapat diungkaikan dan dalam objektif pendidikan dalam falsafah pendidikan ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dan kamil dari segi pendidikan jasmani, emosi, mental dan juga kerohaniannya
Sumber daripada dalil nakli juga perlu dimasukkan dalam pengajaran dan pendidikan di negara ini bagi memastikan kesinambungan dalam melahirkan generasi yang berilmu. Perkara ini dapat dilaksanakan apabila falsafah pendidikan negara yang digubal pada tahun 1988, 11 tahun selepas persidangan ini. Tahun-tahun kemerdekaan awal negara menyaksikan laporan Razak atau lebih dikenali sebagai Penyata Razak digubal pada tahun 1996 yang diketuai oleh Tun Abdul Razak, Menteri Pelajaran Tanah Persekutuan Melaya dahulu. Penyata Razak telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 menggantikan Ordinan Pelajaran 1952. Perbezaan ketara adalah berkisar tentang penggunaan bahasa Melayu dalam sekolah kebangsaan dan vernakular. Akta Pelajaran yang digubal pada tahun 1951 selepas perbincangan dalam laporan Rahman Talib telah memfokuskan kepada usaha untuk memastikan lebih banyak golongan masyarakat dapat berkongsi peluang dalam menimba ilmu pengetahuan. Antara inisiatif yang membuka peluang pendidikan primer secara percuma dan memanjangkan tahun persekolahan sehingga umur 15 tahun. Selain daripada itu, pendidikan agama Islam turut diajar dalam kelas yang mempunyai kuota pelajar Islam yang mencukupi dan pendidikan moral bagi bukan pelajar beragama Islam. Berikut ketegangan kaum yang berlaku sekitar tahun 1969, kerajaan telah menubuhkan hukum negara sebagai medium perpaduan kaum. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak, sedikit sebanyak meningkatkan nilai perpaduan sesama rakyat. Pertengahan 70 tahun ataupun 70-an menyaksikan situasi yang normal untuk setiap pelajar dapat berpeluang untuk hadir ke sekolah menimba ilmu. Di sana, di sini, semuanya dapat pergi ke sekolah. Oleh yang demikian, laporan Kabinet yang digubal pada tahun 1979 ini telah membincangkan tentang antipati ataupun isi-isi di dalam pelajaran di sekolah yang memfokuskan kepada 3M, iaitu membaca, menulis dan mengirim. Pada tahun 1983 dan 1989 pula, kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan juga KBSM diperkenalkan untuk menyeragamkan silibus kurikulum di sekolah rendah dan juga menengah di seluruh Malaysia. Falsafah pendidikan negara dijadikan sebagai panduan utama dalam sistem pendidikan di Malaysia sejak tahun 1998 yang memfokuskan kepada kemenjadian pelajar yang seimbang dalam jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pelajar dianjur untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang dapat dipakai untuk industri pekerjaan dan juga ilmu agama dan moral bagi pengisian mental dan agama. Namun zaman yang bergerak begitu pantas menyaksikan era teknologi moden menjadi cabaran yang getir kepada kebesaran falsafah pendidikan negara. Oleh yang demikian, falsafah pendidikan negara telah ditambah baik dan dijenamakan semula sebagai falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah pendidikan kebangsaan yang diperkenal pada tahun 1996 ini adalah salah satu bentuk penambahbaikan daripada falsafah pendidikan negara. Pelbagai perubahan dasar dan sistem yang dilakukan pemerintah bagi memastikan falsafah pendidikan negara terus kekal relevan dalam arus pemodenan negara. Beberapa nama dan istilah dan maksud telah ditambah bagi menyiapkan negara dalam menghadapi cabaran globalisasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal yang demikian cukup penting dalam menyediakan garis panduan dalam menggubal dasar-dasar baru pendidikan pada masa hadapan. Namun, dalam konteks sekarang ia mempunyai skop yang lebih besar selaras dengan kehendak negara dan untuk menangani halangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Berikut merupakan antara faktor-faktor pelaksanaan falsafah pendidikan negara ataupun sekarang lebih dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah agama. Agama merupakan isu yang sangat sensitif, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Namun Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan fungsi agama di dalamnya bagi mengelakkan urusan perbezaan agama. Agama Islam yang merupakan agama persekutuan telah digunakan pakai dalam subjek pendidikan Islam dan diakui dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain daripada itu, agama Islam bebas diamalkan oleh penganut masing-masing dengan syarat tidak melanggar garis panduan yang telah ditetapkan. Bagi penganut agama lain, subjek pendidikan moral misalnya, telah diajar kepada mereka bagi menggantikan subjek pendidikan Islam yang diajar kepada pelajar beragama Islam. Falsafah pendidikan kebangsaan meletakkan faktor agama ini dekat paling atas sekali. Kerana apa? Bagi melahirkan insan yang tinggi ilmu kerohaniannya.
dalam menjaga hubungannya dengan akhirat tanpa melupakan aspek dunia. Faktor yang kedua adalah sosial. Selain daripada aspek agama, aspek sosial merupakan satu perkara yang cukup kritikal dalam penyatuan masyarakat. Baik di negara ini yang berbilang kaum, sudah semestinya perlu sesuatu falsafah pendidikan yang boleh diterima semua. Peristiwa 16 Mei 1969 sudah cukup untuk mengajar kita bahana ataupun bahaya akan kucak-kacirnya aspek sosial. Oleh yang demikian, dasar pendidikan seperti hukum negara telah diperkenalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, demi memastikan perpaduan antara kaum tetap terjaga. Namun kita boleh lihat prospek segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab, yang tidak mengamalkan falsafah pendidikan dalam kehidupan mereka dalam menjadi nila dalam susu. Sikap segelintir individu inilah yang jika kita tidak dididik dan dibendung akan mula menanamkan api kebencian antara kaum kelak. Faktor yang ketiga adalah faktor yang politik. Dalam awal dan pertengahan kemerdekaan negara, politik tidak memainkan peranan yang cukup penting dalam mengubah dasar falsafah pendidikan negara. Kerana pakatan parti di dalam kerajaan pada masa itu mempunyai majoriti yang kukuh. Apa sahaja dasar yang ingin dibuat boleh terus dilaksanakan tanpa perlu berbincang dengan pihak yang lain. Berbeza dengan suasana politik pada hari ini, kerajaan yang sudah kerap berubah kerana kekurangan majoriti dalam pakatan politik telah menyebabkan dasar kepimpinan kerajaan sentiasa berubah. Oleh yang demikian, para pemerintah sebaiknya mengecualikan dasar pendidikan daripada menjadi permainan politik kotor dan memberikannya kepada golongan profesional dalam penggubalan dasar. Faktor yang seterusnya adalah faktor yang ekonomi. Faktor ekonomi dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini diukur dengan nilai pembangunan sesebuah negara tersebut secara tidak mengira aspek kemajuan teknologi maupun pembangunan sumber manusia. Rakyat Malaysia yang telah berjaya dilatih menjadi seorang profesional dan keberkesanan falsafah pendidikan negara akan berusaha untuk memartabatkan negaranya ke posisi yang lebih baik supaya dapat dikembalikan kemakmuran ekonomi tersebut kepada semua lapisan masyarakat secara adil dan saksama. Antara tokoh perniagaan yang kita boleh ambil sebagai panduan kerana berjaya melalui dasar ekonomi baru di bawah falsafah pendidikan negara ialah Syed Mukhtar Bukhari. Beliau dengan syarikat di Al-Haikum, beliau telah berjaya menyumbang balik kepada kemakmuran ramai rakyat jelata. Dalam pembinaan negara yang tercinta, faktor individu yang seterusnya adalah merupakan faktor yang lebih memfokuskan kepada kemenjadian seseorang insan. Satu pasukan yang kuat tidak akan kuat sepenuhnya jikalau ada seseorang atau segelintir daripada mereka yang tidak berguna. Justru setiap individu perlulah dilatih dengan menggunakan sistem pendidikan yang dilihat pada hari ini semakin baik. Dengan melalui proses menimba ilmu pengetahuan, seseorang individu tersebut akan lebih bermotivasi, berilmu dan mempunyai daya sahsiah yang tinggi. Perkembangan individu yang sistematik akan membantu pembinaan modal insan yang mampan. Izinkan saya untuk mengulas sebersedikit tentang elemen-elemen penting dalam falsafah pendidikan negara. Di antaranya adalah pendidikan suatu usaha berterusan. Seperti mana yang kita tahu, pembelajaran adalah satu proses yang berterusan, bermula daripada kehidupan awal sehingga kematian. Jadi, proses pembelajaran, penyampaian dan penggunaan sistem nilai murni dalam pendidikan adalah berkait rapat. Pendidikan bermula daripada rumah dan selepas itu diteruskan kepada sekolah, kolej, universiti dan seterusnya. Dari sudut pandangan lain, pembelajaran adalah proses berterusan yang membolehkan pembangunan kebijaksanaan yang penting dan menjana sumber manusia. Ia merupakan objektif utama negara hari ini. Hasilnya, pendidikan berterusan menjadi tunjang kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah memperkembang potensi individu. Potensi individu boleh dikelaskan kepada 4 jenis, iaitu intelek, fizikal, emosi dan rohani. Ia adalah keupayaan peribadi yang boleh dikembangkan dan dipertingkatkan melalui pembelajaran. Setiap kali menangani cabaran rumit ataupun masalah,
Keupayaan intelek atau pemikiran adalah penting. Kemungkinan memerlukan anggota fizikal mempengaruhi pertumbuhan psikologi dan kehebatan intelek. Fikiran dan perasaan adalah dikaitkan dengan jiwa seseorang. Oleh itu, ia memberikan pengaruh yang amat besar terhadap rasa perpaduan bersama-sama dengan perkara lain. Mentadbir tingkah laku beretika berkemungkinan besar melalui pembelajaran psikologi. Agama di mana-mana pihak merangkumi interaksi jiwa yang akan menjadi hubungan antara orang dan penciptanya. Jadi, ia lebih berasaskan kepercayaan. Jenis manusia yang hidup harmoni dan seimbang ini telah dilaksanakan secara mendalam pada semua peringkat dari segi biologi, mental, intelek dan agama. Tabiat orang yang bertanggungjawab adalah menghargai orang lain. Ia mempunyai jati diri yang kuat, dengan itu ia dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Elemen yang seterusnya adalah dasar kurikulum. Falsafah pendidikan kebangsaan membawa banyak kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Ia adalah termasuk pengembangan dalam kurikulum sekolah, mata pelajaran berdasarkan program komprehensif seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Tambahan pula, rancangan pengajaran telah bertambah baik sebagai tambahan kepada bahan pengajaran yang menonjolkan prinsip etika yang lebih luas yang disepadukan ke dalam semua disiplin untuk memenuhi objektif membangunkan kesejahteraan insan yang adil dan harmoni. Ia juga penambahbaikan dalam kurikulum pendidikan boleh dilihat dalam sistem persekolahan kita, di mana ia memberikan penekanan kepada pendidikan secara umum dan pelarasan dalam kerja khusus yang berkaitan untuk membangunkan kecekapan pelajar dalam inovasi, kemahiran dan juga disiplin profesional. Bagi elemen seterusnya adalah warga pendidik. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan seterusnya adalah kepada warga pendidik, iaitu perubahan psikologi warga pendidik selaras dengan pandangan dan cita-cita positif dalam melaksanakan aktiviti atau kerjaya tersebut dalam merealisasikan misi dan sasaran falsafah pendidikan kebangsaan. Ia benar-benar telah mengubah kumpulan ahli akademik yang kreatif, cekap, jujur dan berbakat serta inovatif. Elemen yang seterusnya adalah institusi pendidikan. Pelajar harus terus memupuk akademik, jasmani, sosial dan aplikasi idea mereka dengan cara yang terukur. Institusi budaya pendidikan telah menyesuaikan diri untuk menyemai sifat-sifat moral dalam hati anak-anak muda. Ia di antara pelajar yang menghargai pendidikan sememangnya telah terbentuk hasil daripada anjakan persekitaran sekolah yang kondusif, etika kerja yang baik seperti kefahaman membaca dalam kalangan rakan sebaya. Memandangkan ia dikaitkan dengan isu-isu yang timbul dan dihadapi oleh masyarakat, maka adalah penting untuk menubuhkan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Ia adalah dilema dan mendorong penubuhan dasar pendidikan kebangsaan untuk memenuhi masyarakat umum dan hasil yang diingini oleh negara. Seterusnya adalah implikasi falsafah pendidikan negara terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertimbangan dan perkara yang dibangkitkan oleh TERAS telah mempertimbangkan objektif Kementerian Pendidikan yang diandaikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, objektif utama pendidikan adalah untuk membangunkan masyarakat Malaysia yang mematuhi undang-undang
dan disatukan serta individu yang taat, unggul dari segi moral, cerdas, cekap dan juga berjaya. Selain itu, ia juga menawarkan tenaga kerja yang pelbagai untuk pencapaian dan sokongan negara serta peluang pendidikan untuk semua rakyat Malaysia. Komited kepada matlamat untuk mewujudkan institusi pendidikan yang cekap dan bertaraf dunia untuk meningkatkan keupayaan penuh individu dan memenuhi matlamat ideologi. Dasar pendidikan kebangsaan juga, misi pendidikan dan matlamat pendidikan adalah hasil daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang juga akan menjadi asas dan aspek asas setiap program dan projek pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulaikha Jaafar daripada kumpulan 6. Tajuk artikel kumpulan kami adalah Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan di Malaysia. Pendidikan dalam perspektif Islam proses yang berkesinambungan untuk mengembangkan potensi manusia dari segi intelektual, fizik, emosi, spiritual menuju keseimbangan agar menjadi manusia yang bertakwa, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk membentuk sikap, keterampilan, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk mengembangkan diri, masyarakat, lingkungan dan negara menuju tercapainya kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Mata pelajaran yang diajar seperti ilmu tauhid, Al-Quran, fiqh, nahu, hadis, sufi, tasawuf, akhlak, bahasa Arab dan Jawi. Era penjajahan Portugis melihat penurunan penyebaran pendidikan Islam. Ini kerana pendidikan berasaskan agama Kristian dari sekte Katolik Roma diperkenalkan. Begitu juga ketika British mengambil alih tampuk pemerintahan di Tanah Melayu, maka didirikan sistem pendidikan sekolah bahasa Inggeris yang menyebabkan terhentinya perkembangan pendidikan Islam. Setelah Tanah Melayu merdeka dan membentuk negara Malaysia, ada suatu undang-undang yang menekankan pada pendidikan Islam, iaitu Undang-Undang Pendidikan 1961. Undang-undang ini menjadikan pendidikan Islam sebagai kewajipan bagi pemerintah pusat. Misalnya, seorang siswa Muslim harus diberikan pendidikan Islam selama ia berada di sekolah rendah dan menengah. Implikasi dari Undang-Undang Pendidikan 1961 adalah adanya ilmu agama Islam dalam kurikulum pendidikan sekolah. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan perkembangan pendidikan Islam itu sendiri, di mana hasilnya dapat dilihat sekarang bahawa masyarakat dididik dengan aspirasi pendidikan Islam yang lebih. Undang-undang tersebut dilaksanakan selama 25 tahun dalam kurikulum di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ilmu pengetahuan merupakan satu aspek yang sangat dijunjung tinggi oleh para ilmuwan Timur kerana mereka selalu beranggapan bahawa pengetahuan akan memungkinkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan, mempertahankan struktur kekeluargaan, menetapkan hukum serta mencapai keimanan ekonomi dan sosial. Demi kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, ada beberapa para ilmuwan yang maju ke depan membuat ajaran untuk dijadikan pedoman bagi para pengikutnya. Confucius yang terkenal. Confucius membawa ajaran yang diikuti para pengikutnya selama ribuan tahun. Tidak terkecuali Malaysia dengan negara yang sedikit sebanyak mencedok falsafah pendidikan Confucius. Pendidikan Confucius sangat menekankan pengajaran pendidikan moral, menerapkan nilai-nilai murni seperti menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, ketekunan, kesetiaan, berjimat cermat, toleransi, kebijaksanaan dan keberanian. Kurikulum di Malaysia juga menekankan aspek nilai-nilai luhur yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar.
Pendidikan Barat memiliki pengaruh besar dalam sistem pendidikan di Malaysia setelah tanah Melayu dijajah oleh British. Falsafah pendidikan Barat terbagi menjadi dua, iaitu falsafah pendidikan tradisional Barat dan falsafah pendidikan moden. Ada banyak pembahagian mazhab di dalam kedua falsafah pendidikan Barat ini, tetapi hanya sedikit mazhab. Penerapan falsafah pendidikan moden memiliki banyak implikasi di Malaysia dibandingkan dengan falsafah pendidikan tradisional Barat. Lantas, apa implikasi falsafah pendidikan moden Barat ini terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia? Pada era globalisasi ini, falsafah rekonstruktivisme merupakan konsep falsafah yang sesuai diguna pakai oleh generasi masa kini. Lebih-lebih lagi apabila konsep falsafah rekonstruktivisme menitik beratkan para pelajar tidak kira di peringkat rendah, menengah atau pengajian tinggi untuk mempunyai kemahiran menilai sesuatu keputusan demi mencari jalan penyelesaian, serta mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis dalam menyelesaikan cabaran atau masalah yang dihadapi secara berkumpulan atau secara individu. Pada waktu yang sama, ia juga dapat memberi kesedaran kepada para pelajar untuk berinteraksi di antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama bagi membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur, terutamanya di negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Kesimpulannya, konsep falsafah rekonstruktivisme dapat membantu negara Malaysia bagi melahirkan rakyat yang cemerlang selaras dengan matlamat wawasan 2020. Ia juga dapat membantu untuk mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Dalam meniti arus kemodenan ini, sistem pendidikan di negara Malaysia merupakan topik yang selalu diketengahkan bagi membangunkan negara yang lebih maju selari dengan peredaran zaman teknologi. Ianya amat penting bagi sesebuah negara yang sedang berkembang pesat untuk mempunyai sistem pendidikan yang berkembang bagi mengharumkan nama negara dalam sektor pendidikan di peringkat antarabangsa. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran dalam mengubah sistem pendidikan Malaysia, iaitu menyediakan tenaga pengajar yang berkualiti serta berilmu tinggi terhadap teknologi, penyediaan silibus dan aktiviti yang relevan dengan peredaran zaman teknologi, dan masalah sosial di kalangan pelajar terhadap penyalahgunaan teknologi. So, secara kesimpulannya, transformasi pendidikan di Malaysia ternyata telah melalui pelbagai cabaran bagi melahirkan negara yang maju serta selaras dengan matlamat wawasan 2020. Perubahan sistem pendidikan menjadikan aspek yang penting bagi memastikan sesebuah negara dapat melahirkan rakyat yang cemerlang dari segi sasiah dan juga berkemahiran tinggi.